Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kata empat Al-Farabi. Hari ini untuk kelas hari ini kita sambung lagi tajuk hadis pula ya. Tajuk hadis kita yang pertama. Apa tajuknya? Hindari dosa-dosa besar. Okay. Kemudian tengok hadis ni, hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Kita tengok bawah tu ya, baca hadis. Tengok pengertian hadis dia. Okey, tengok yang pertama tu. Ijtanibus sab'a al-mubiqat. Okey, apa dia? Jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Yang kedua, qalu ya Rasulullah wa ma hun? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa benda yang tu? Qala asyirku billah was-sihru. Baginda bersabda, syirik kepada Allah dan sihir. Seterusnya, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Itu maksud hadis. Seterusnya, wa aklur riba wa aklu malil yatim, dan makan riba dan makan harta anak yatim. Wa tawalla yawmaz zahfi, dan lari daripada medan perang. Wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh tuduhan zina pada perempuan yang beriman yang suci dan terpelihara daripada maksiat. Okey, itu hadis. Okay, cara ringkas dia, tengok hadis, tengok maksud dia. Okey, 7 dosa besar yang ada dalam hadis tersebut. Yang pertama apa dia? Asyirku billah tadi, syirik kepada Allah. Kemudian apa? Sihir. 3, bunuh. Keempat, lari daripada medan perang. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, bunuh. Kali bunuh dah. Yang ketujuh, makan riba. Tengok balik situ, dia kata apa dia? Yang pertama adalah syirik, yang kedua sihir, yang ketiga bunuh, yang keempat riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam lari daripada medan perang, yang ketujuh menuduh orang perempuan yang baik melakukan zina. Ini adalah 7 perkara yang Nabi larang untuk kita buat dalam hadis tersebut. Kita tengok yang pertama, syirik kepada Allah ni apa benda? Apa dia syirik kepada Allah? Kita besarkan sikit. Dia kata sini, syirik terbahagi kepada 2. Syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali ni apa? Syirik yang nyata, nampak. Menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'alnya. Contoh syirik jali adalah sembah berhala. Kita yakin bahawa Nabi Isa tu adalah anak Tuhan. Kita yakin bahawa alam ni dikuasai oleh selain daripada Allah. Ini contoh syirik jali. Syirik yang terang-terang kita nampak orang tu sembah berhala. Syirik jali tu. Orang tu memang dia yakin, dia duk bising-bising khabar Nabi Isa tu adalah anak Tuhan. Tu pun adalah syirik jali, terang-terang. Dan kesan dia boleh merosakkan akidah kita jadi rosak, pegangan tak betul, boleh membawa kepada kufur. Kemudian yang kedua, syirik khafi pula. Khafi ni maksud dia tersembunyi, syirik yang tak nampak. Apa maksud dia? Melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah. Tu dia. Kita buat satu benda bukan kerana Allah, tu adalah syirik khafi. Contoh dia, melakukan solat kerana mengharapkan pujian manusia, bagi tujuan riak. Tu riak dia panggil. Kita semayang ni bukan sebab kerana Allah yang suruh kita semayang, tapi sebab ada orang paksa. Ada orang paksa kita semayang. Ataupun kita semayang supaya orang tengok, orang puji, baiknya dia, bagusnya dia semayang tak tinggal semayang pula lama, setengah jam semayang. Tu contohnya. Tujuan untuk riak. Yang kedua, berasa hebat dengan amalan sendiri ataupun dipanggil ujub. Ujub ni dia rasa kagum dengan diri dia sendiri, kata baiknya aku, hari-hari aku pergi masjid. Tu dipanggil ujub. Dia bukan kerana Allah, tapi dia pula rasa hebatnya diri dia. Dia dapat keputusan periksa, dapat 90A contohnya kan, habis A semua sekali A. Dia rasa hebat betul aku, bijak betul aku. Itu adalah contoh ujub.
Sedangkan benda tu daripada Tuhan, daripada Allah. Okay, kemudian sombong dengan kelebihan duniawi yang dilakukan, ataupun takbur. Takbur ni menyombong dengan apa yang dia ada. Contohnya dia ada motor besar, dia ada segala-galanya besar belaka, contohnya kan. Kemudian dia berlalu depan orang dengan rasa yang megah-megah, tu sombong, disebut takbur. Ni pun sebahagian daripada syirik khafi. Okay, apa kesan dia? Merosakkan pahala amalan tu sendiri. Okey, habis selesai yang pertama, bahagian syirik. Kita pergi yang kedua, sihir. Sihir ni apa benda sihir? Okey, perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Sihir-sihir ni antara tujuan dia adalah untuk memudaratkan orang lain, dan kita bukan minta tolong dengan Allah, minta tolong dengan makhluk halus, dengan jin. Duk menyeru pada jin buat amalan-amalan tertentu. Antara contoh dia, santau menyantau, pukau memukau, buat minyak pengasih, buat pelaris. Semua jenis empat contoh ni dibagi ni, semuanya menggunakan perantaraan jin. Nak santau orang, hantar macam-macam kat orang kan. Kemudian seterusnya, kesan dia. Apa kesan dia? Boleh mengakibatkan kesakitan tubuh badan. Kita dah menyusahkan orang lain. Sihir ni yang sebenarnya dengan izin Allah dia berlaku, dan dia menyebabkan mudarat pada orang lain. Kemudian dia boleh mencetuskan pergaduhan pula, dan memporak-perandakan rumah tangga orang, dan menyebabkan kematian. Ini antara kesan dia memang betul-betul. Ada orang disihir sampai mati, ada orang disihir sampai hancur rumah tangga orang lain. Ada. Benda tu memang berlaku kan. Kemudian antara dalil Allah menjelaskan bahawa amalan sihir mengandungi unsur kekufuran. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Apa maksud dia? Tapi golongan syaitan itulah kafir, kerana mereka lah yang mengajar manusia ilmu sihir. Syaitan yang mengajar sihir ni, mengajar kita untuk tidak bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada makhluk selain Allah. Okey, seterusnya, antara amalan yang boleh menghindarkan diri daripada sihir, antaranya adalah membaca surah Al-Fatihah. Duk baca selalu. Baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas. Baca Al-Mu'awwizatain, iaitu surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ni antara amalan-amalan yang boleh menjauhkan kita daripada amalan sihir. Seterusnya kita pergi pada yang ketiga pula. Yang ketiga adalah membunuh. Apa dia maksud membunuh? Perbuatan menghilangkan nyawa seorang. Hebat kita, boleh menghilangkan nyawa orang. Contohnya menembak dengan senjata api, tikam dengan pisau, letak racun dalam makanan. Ni contoh perbuatan membunuh. Kesan dia apa? Menyusahkan keluarga mangsa pembunuhan. Kita yang nama manusia, kita tak layak untuk membunuh, kecuali memang yang Allah membenarkan kita bunuh. Cuba tengok tu dalil lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Sadaqallahul azim. Dan siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Dia kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya, serta menyediakan baginya azab seksa yang besar. Ni dalil dia. Jadi janganlah kita duk membunuh sesuka hati kita. Membunuh tu adalah haram. Kemudian yang keempat, makan riba. Maksud dia apa ni? Riba, pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Kemudian contoh ni apa dia? Hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Contoh senang kita biasa dengar kan. Riba ni, pinjam RM1, bayar RM3. Sepatutnya pinjam RM1, bayar RM1 lah. Tapi dia kata nanti bayar balik RM3. RM2 yang lebih tu dipanggil sebagai riba. Antara kesan dia mengakibatkan penindasan. Memang betul, menindas orang yang susah. Menindas golongan tertentu. Patutnya pinjam RM1, bayar RM1 lah. Adalah orang tu dah susah. Kalau dia tak susah, takkan dia pinjam duit dengan orang kan.
Kemudian dia boleh melumpuhkan ekonomi umat Islam tu sendiri. Yang ketiga, menyebabkan penganiayaan pada orang lain. Betul, memang sangat betul. Yang antara dalil, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sakit-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Ni antara dalilnya. Okey, kemudian kita pergi, kita skip terus pada yang ketujuh. Menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina, ataupun dalam istilah fiqh dia panggil qazaf. Maksud dia apa? Menuduh wanita Islam yang baik melakukan zina tanpa membawa saksi. Contoh, percakapan atau pertuduhan yang jelas seperti kamu telah berzina. Kita ngata kat orang, kita tak tengok pun, kita kata je sedap-sedap kat dia. Atau memanggil seorang wanita sebagai wahai penzina. Kita main suka hati duk kata kat orang kan. Tak ada bukti, tak ada saksi, main ngata je. Itu dipanggil qazaf. Perkesan dia menjatuhkan maruah dan mencetuskan perbalahan. Ni dalil yang dah dibaca. Dalil daripada Al-Quran. Innal ladhina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati walahum azabun azim. Ni dalil dia. Yang Allah melarang. Janganlah kita duk ngata kat orang tu berzina sedap kecuali ada bukti, ada saksi. Dan akhir sekali pengajaran ayat apa dia? Kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada melakukan syirik. Jangan buat syirik, jangan menyekutukan Allah. Syirik yang dua tadi kan, dua-dua kita jangan buat. Kemudian kita hendaklah menghindarkan diri daripada perbuatan membunuh. Jangan duk bunuh. Kita ni bukan pembunuh pun. Kemudian yang ketiga, hendaklah bersikap amanah dalam menguruskan harta anak yatim. Yang ni yang tak sebut tapi kita ambil dalam pengajaran ayat je lah. Kalau kita ni orang yang kena menguruskan harta anak yatim, kita kenalah amanah. Cukuplah 3 tu. Jadi mudah-mudahan para pelajar mendapat manfaat daripada kelas ni, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.